Hello guys, Assalamualaikum. Hari ini di Borak Kopitiam, hujung minggu yang baru. Macam-macam nampak. Kalau you guys dapat tengok dekat set Borak Kopitiam ini, kita ada peralatan-peralatan untuk pergi berkemah. Apa benda? Z pun tak pakar dalam bidang ni. Kita akan borak lagi, kita akan discuss lagi. Tapi bukan itu saja, bukan berkemah macam ni saja. Kita ada juga caravan. Kalau nak ceritakan tentang alam semula jadi dengan manusia memang tak boleh dipisahkan. Itu dinamakan nature. Tapi macam mana kita nak berinteraksi dengan alam semula jadi itu terpulang kepada anda. Macam kita orang ni tengah relax depan camper van. Salah satu cara untuk beriadah bersama dengan keluarga anda dan macam-macam lagi kita nak ceritakan pada episod kali ini. Jadi sama-sama kita nantikan. Tak sabar kita nak bersembang. Betul tak bang? Abang duduk diam je kan, macam relax kan. Saya suka macam ni bang. Parking je, tak payah nak buat kemah. Kan? Settle masalah. Pagi hujung minggu, saat kita bertemu, riang-riang rasanya, oh bila kita bersama. What's up now? Kau ku cinta, baby girl, yeah I love you. You got that smile and I think it's pretty cute. Yeah, kau ku cinta, rupanya dah berpunya. Pedihnya rasa bila kau berkata, babe kita cuma kawan, kita cuma kawan. Cintaku ditolak, ku sepi, senyum luka tersembunyi. Kita cuma kawan, kita cuma kawan. Ku harap kau berpuas hati. Watching you smile is enough for me. Pada mulanya ku gentar, sekarang masanya tiba. Cintamu nilainya besar, sebab tu ku tak berkira. I was hoping you would say the same, but now that I'm just too late. Ku sudah terlepas peluang. Kalaulah masa boleh ulang, apabila kau sedih, ku ada terluka. Ku setia menyapa, tapi akhirnya kita berdua kawan saja. Bertahun setia, akhirnya jawaban derita ku terima. Baby, this hurt me so bad. Kau ku cinta, baby girl, yeah I love you. You got that smile and I think it's pretty cute. Yeah, kau ku cinta, rupanya dah berpunya. Pedihnya rasa bila kau berkata, babe kita cuma kawan, kita cuma kawan. Cintaku ditolak, ku sepi, senyum luka tersembunyi. Kita cuma kawan, kita cuma kawan. Ku harap kau berpuas hati. Watching you smile is enough for me. Sekarang kau bersamanya, ku setuju jika dia berniat untuk selamanya. Cause I can't see you hurt, baby. If you fall, it'll make me go crazy. He just wants hate, he don't need love. Cinta kita macam filem. Ku tidak mahu berdrama, cuma mahu bersama dengan kehadiranmu. Yeah, I don't need much. It's okay, baby, you know I'm with you. Jikalau jatuhku di sisimu, hatiku sentiasa milikmu. Oh no, no. It's okay, baby, you know I'm with you. Jikalau jatuhku di sisimu, hatiku sentiasa milikmu. Yeah, I'ma drop it like, walaupun engkau hanya pandangku sebagai kawanmu. Yes, itu dia Chubby dengan lagunya apa? Kita apa? Kita jumpa kawan. Kita jumpa kawan. Tapi dia tak cabi pun. Dia tak chubby. Patutnya ni chubby. Kau yang sebenarnya cabi. Alright guys, jadi selamat berhujung minggu hari Sabtu hari ini Borak Kopitiam. Seperti anda semua dapat lihat, saya Zack American bersama dengan Faiz. Yes, Zack. Kita punya set boleh macam ni Faiz. Dia macam.
Betul, betul. Dan hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana kita nak bersebati dengan nature. Bersebati Macam tadi kita kat luar tadi tu kan. Itu dinamakan camper van. So itu adalah salah satu cara lah. Macam ini adalah tradisi. Maknanya traditional camping trip. Betul. Kalau kita datang bersama dengan ahli keluarga ke apa. So ini adalah benda-benda yang selalu kita nampak Betul. Macam orang masak, ada benda-benda equipment yang diperlukan supaya kita dapat survive dalam hutan. Yes, sebab itulah hari ini sangat menarik. Kita bukan ahli yang pakar untuk sembang pasal benda ni. Kita jemput orang yang dahsyat untuk sembang. Betul. Tapi Faiz, bila kita sebut pasal perkemahan, pasal berkemah dan sebagainya, apa yang kau paling ingat sekali lah? Macam aku sendiri, personally, kalau waktu kecil-kecil dulu, bila parents sebut pasal berkemah, aku paling seronok. Serius Dapat lah. keluar di tepi sungai. Aku tak boleh, aku risau. Kenapa? Sebab bila malam-malam aku nak pergi Aduh. jauh. Lepas tu aku takut. Sebab hutan gelap kan. Mulalah kemut. Tapi sekarang ni dia Aduh. lain sikit. Sekarang ni kalau kita tengok kebanyakan tapak-tapak perkemahan dia ada facilities untuk memudahkan anda semua. So jangan risau. Ni bukan zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu. Payah. Saya keluar belakang kemah je. Betul. Macam jadi you guys kena stay tune kat Borak Kopitiam. Kita akan kupas lagi pasal isu kemah dan sebagainya. Mungkin you guys ada benda nak dikongsikan, boleh terus tweet dengan menggunakan hashtag Borak Kopitiam TV3. Yazan. Macam-macam lagi kita akan kongsikan, Faiz. Sekarang ni kita ada macam-macam yang kita ingin bincangkan. Okey, selain daripada camping ni, kita ada satu berita yang amat orang kata kira viral lah sekarang ni. Betul. Sebab kita ada satu buatan Malaysia ni. Ya. Sebuah kereta Sebuah kereta. Oh, yang ini boleh baru-baru jadi ni. submarine. Yes, baru-baru ni di mana anda semua tahu kita banjir dekat Kuala Lumpur dan video ini telah tular di sosial media di mana kita tak tahu sebenarnya dia boleh lepas. Akhirnya kita tunjuk sikit dekat, kita belanja sikit penonton. Nampak tak? Kalau macam ni, kalau mengikut logik akal dah selamat dah sebenarnya. Ya ke? Tapi yalah, kalau kita, kalau Faiz, Betul, awak berani betul. ke Faiz macam tu? Saya tak berani. Kalau aku pun tak berani. Jadi yang ni mendapat tumpuan ramai kerana apa? Dia jadi macam satu show dah. Orang semua meraihkan, wah, dahsyat lepas kan. Sebenarnya ada rahsia. Ya. Rahsia di sebalik siapa pemandu tu. Siapa? Itulah Padayapa. Padayapa, siapa ke itu? Naura Tanah Sona Nodarba Sona Mari. Padayapa yang tu. Nampak? Yes, Jadi rajinikan. apa dia komen Sebab you guys? tu dia boleh buat. Kalau tak memang fail. Ya. Jadi itulah dia pasal banjir baru-baru ni. Terkejut juga sebenarnya. Tengok gambar banjir kat Kuala Lumpur dan sebagainya. Alhamdulillah rumah banjir tak? Tak, alhamdulillah tak ada banjir. Alright, jadi seterusnya ini satu berita yang menyedihkan sebenarnya sebab program salah seorang sahabat kami juga. Betul. Di mana seorang penyanyi, Faiz, betul. Sandra berusia 26 tahun telah meninggal dunia akibat kemalangan kereta dan selepas kemalangan itu beliau dikejarkan ke hospital Putrajaya dan masuk ICU. Betul. Dan beliau meninggal dunia. Okey, dan kalau kita tengok berita ni dilaporkan beliau dalam perjalanan ke studio untuk melakukan persembahan, tetapi malangnya dilaporkan juga kereta tidak berjaya dikawal dan dilanggar oleh beberapa kereta lain. Dan sama-samalah kita mengucapkan takziah kepada ahli keluarganya dan kepada mereka yang beragama Islam, bolehlah sedekahkan Al-Fatihah kepadanya, insya-Allah. Sama-samalah kita. Baik, insya-Allah. Jadi apa-apa pun agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sentiasa berada dalam keadaan yang bersedia untuk menghadapi kematian sebab kematian bila-bila saja kan. Baik, seterusnya ini terukuran untuk diri Faiz. Alright guys, baik. Jadi ini sedikit Zain nak kongsikan kepada anda di mana kita ada tabung pahlawan sempena dengan Hari Pahlawan ini di mana marilah kita semarakkan kempen tabung pahlawan di mana pasti kita tidak mampu untuk membayar harga pengorbanan mereka. Tetapi macam mana kita nak bayar tu? Sumbangan anda mampu meringankan lagi bebanan bekas anggota tentera, balu, veteran kelainan upaya dan juga keluarga mereka yang tidak bernasib baik. Betul. Dan kalau ikutkan kita tengok VT ni dulu. Hari Pahlawan diraihkan untuk memperingati jasa wira-wira yang terkorban mempertahankan keamanan, keselamatan, kemerdekaan dan kedaulatan negara sebelum dan selepas Malaysia merdeka. Salam semua, saya Zaidi Aziz, host Apa Kata Orang Muda. Dah nama pun Apa Kata Orang Muda, jadi hari ini Zaidi nak bertanya dengan anak muda mengenai Hari Pahlawan. Agak-agak mereka ni tahu atau tidak? Jom. Mestilah saya tahu. Semestinya, sudah tentu saya tahu. Mestilah saya tahu sebab ayah saya seorang bekas askar. Saya tahu.
Dia dapat melatih diri menjadi lebih berdisiplin lah. Kalau jika kita menjadi seorang bapa, kita boleh melatih agar anak-anak kita berdisiplin dalam melakukan apa-apa tugasan. Lebih berani. Of course, pakai yang smart. Dia dapat berbakti pada negara lah. Dapat berkhidmat kepada negara. Dia dapat rawatan, perubatan dan pergigian secara percuma. Adalah tambahan untuk diorang sendiri. Lepas tu Ada bantuan perumahan, ada bantuan pelajaran, ada banyak untuk anak-anak dia sendiri. Masyarakat dapat menghormati mereka paling penting sekali berkhidmat untuk negara. dan disanjung oleh masyarakat. Kejap. Ia boleh membantu pihak beruniform yang lain. Contoh macam COVID sekarang kan, diorang bantu jaga sempadan antara negeri dengan Bersiap sedia apabila berlaku sebarang bencana alam. membantu menjaga keamanan negara dan menjaga Keselamatan negara. Seperti contoh kat Sabah Sabah, Lahad Datu dan sentiasa bersedia. untuk apa-apa jadi. Ingat, kita seharusnya mengenang jasa pahlawan-pahlawan tanah air kita kerana mereka lah kita dapat hidup aman hari ini. Saya Zaidi Aziz, apa kata orang muda? Alright, saya mengucapkan respect saya kepada pahlawan-pahlawan yang menjaga apa orang kata kesejahteraan dan keamanan negara ini. Okey, seterusnya kita ada webinar Cool FM. Dia pun best lah ni. Apakah itu? Okey. Kalau anda ingin sertai seminar online secara percuma, sebab tu dia bagi nama webinar. Ini yang anda harus lakukan. Follow dan like Facebook Cool FM dan saksikan webinar Cool pada hari Selasa 22 September 2020 bermula 12.30 tengah hari. Saksikan figurat hebat Malaysia antaranya Ibu Ros, Fauzia Latif dan ramai lagi membincangkan topik keluarga dan kesihatan mental. Individu bertuah berpeluang untuk memenangi wang tunai dan kalau anda ingin tahu info lanjut hanya di www.coolfm.com.my. Wow, so sekarang ini dengan dunia teknologi, so dia ada benda-benda yang kita tak tahu lagi kan. Dia punya kata-kata khas tu macam webinar. This like first time aku dengar webinar. Kalau dulu seminar. Seminar dia webinar. Ni kan, sekarang webinar dekat ni lah, digital lah. So kalau interview Weberview. Alright. Jadi kita nak beritahu lagi macam-macam lagi kita akan kongsikan kepada anda. Masih lagi kita berkemah hari ni. Saya excited nak tahu apa lagi yang orang tu akan kongsi dengan kita. Betul. Tetamu yang istimewa juga. Yes. Jadi kat mana lagi kita nak kongsi ni, Faiz? So kita ada macam-macam yang kita nak cerita pada hari ini dan ada lagi satu kalau kita tengokkan pada hari ini macam kita cerita sebentar tadi ada beberapa cara-cara untuk kita menikmati alam semula jadi. So di antaranya yang kita akan tunjukkan hari ini. Tapi yang paling penting pakaian pun kenalah sesuai. Betul ya. Tak boleh pakai high heels bro. Betul. Come on lah bro. Betul. Kita akan ceritakan amateur, pemakaian, SOP dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan lupa teruskan bersama dengan Borak Kopitiam. Bagi tu kawan-kawan boleh juga tengok dekat Facebook Live. Okey, kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Yes, jom nyalakan api. Oi, Faiz. Benda ni. Masuk TV ni, Faiz. Jangan tegang-tegang. Inilah kita bagi kita orang. You guys, kalau you guys baru buka saja TV3 ni, ini Borak Kopitiam like legit. Yes. Set kita pun lain macam hari ni. Sebab apa? Kita akan berkongsikan dengan you guys semua tentang perkemahan. Tak tambah sekarang ni kita masih berada dalam fasa PKPP. Betul. Macam mana kita nak berseronok tapi dalam masa sama kita menjaga SOP yang telah ditetapkan. Yes, antara SOP apa? Tempat tak boleh crowded, tak boleh ramai orang. Kalau boleh kita dan binatang saja. Yelah, kita Yelah, dah rusa apa semua. Kalau Apa boleh yang kau fikir jangan crowded sangat kan. Alright, ni Faiz nak bagi tahu. Apa dia? Baru-baru ni TV3 ada lancarkan satu show yang menarik juga. Dipanggil nama Immortal Songs. Wow, Tengok. yes, saya tengok. Yeah, dan baru-baru ini kita ada satu persembahan yang orang kata mengejutkan ramai orang. Ya. Dia memang satu lagu yang evergreen sebab nama pun Immortal. Maknanya mereka akan menyanyikan lagu-lagu yang evergreen mengikut rentak yang dibarukan. So baru-baru ni lagu Ella telah diberikan nafas baru iaitu traditional. Betul. Irama Malaysia. Betul. Ni sebenarnya semua dapat lihat sekarang di kaca TV. Naim Daniel, dia menang pada minggu itu. Dia membawa lagu Sepi Sekuntum Mawar. Sepi Sekuntum Mawar tu dengan rentak tradisional, irama asli. Kalau tambah merah orang lain punya lagu. Ya, tu Sepi Sekuntum Mawar. Yes.
So jangan salah Ya. Dan kalau kita tengok memang artis-artis yang telah membuat persembahan pada malam itu masing-masing memang power. Betul. Sebab bukan sahaja rentak lagu tu berbeza, cara dia menyanyi pun berbeza juga. Memang tak ada langsung rasa dia punya original song. So itu yang kita nak sebenarnya. Ya, betul. Jadi itu dia Immortal Song. So you guys boleh check it out dekat YouTube TV3 pun boleh. Baik. Terima kasih lagi topik kita hari ni, Faiz, kemah dan sebagainya. Betul. Ui, samalah. I like it. Ya, kita bersama dengan Abang Fazli dan Encik Muhammad. Ya, Apa khabar bang? Baik. Alright, what's up? salam pun salam SOP. Alright. Ni baru turun bukit ni. Betul. Sebenarnya. Baru turun bukit? Baru turun bukit. Okey, kita ada Encik Ambil Muhammad air. Fazli, merupakan Presiden Persatuan Malim Gunung Malaysia. Ya, saya. Dan juga Abang Muhammad kita. saya. Malim Gunung ni. Oh, baru turun bukit betul lah? Serius ah? Betul, ambil air. Right. Yes. Jadi inilah mereka kita panggil ahli-ahlinya. Kan. Yang boleh cerita kat kita tentang asas perkemahan. Betul. So kalau kita cerita pasal perkemahan, memang ramai orang dalam kepala otak kan. Ini adalah sebenarnya satu benda yang sangat susah sebab kita kena set up tent, kita kena itu, kita kena ni apa semua kan. Betul. So sebenarnya ada tak benda-benda untuk memudahkan kita untuk menikmati traditionally punya style camping? Tradisional. Macam ni tradisional. Sekarang ni dah macam-macam dah kan. Orang pergi chalet je apa semua. betul, Ni kita kena betul. set up kemah, kita Betul. kena ada unggun api semua. Betul, Itu yang kata betul. tradisional. Memang old school punya style. Okey. Oh, itu tradisional Saya rasa lah. Abang rasa macam mana? Ada lagi tak sini Faiz. Abang boleh uraikan lagi. Okey, so normally kalau untuk kategori pasal kemah ni selalunya macam untuk family camping lah. Family camping. Kalau kita mountain ni selalunya jarang sangat kita pakai kemah. Ada juga yang pakai kemah. Lagi simple. Lagi simple. Sebab dia agak boleh ringankan beban sikit. So selalu kita tidur open tent je, buat aircon free. Main bumbung saja. Dengan lantai je. Ya. Dinding tak ada. Itu lagi tradisional. Yang mana yang berfamily mungkin diorang kata ini bukan option yang best ni. Ya, Okey, kita betul. cerita pasal option ni pula. Yang kurang tradisional sikit ni. Selesa sikit. Selesa sikit. So ada tak kategori-kategori kemah? Maksudnya kemah easy, intermediate ataupun hard untuk kita set up? Senang orang nak beli. Kalau nak ikutkan, kemah ada banyak jenis lah. Ada kemah yang macam tu, macam ni pun, maksudnya kita boleh simple basic, yang kita boleh senang pasang dalam tak sampai suruh naik kita siap. Tapi ada juga kemah yang kita boleh berdiri dalam tu, yang ada macam bilik macam rumah pun ada. Itu more kepada family camping lah. So dia parking tempat yang cantik, tepi sungai. So kalau kata anak ada 3-4 orang pun satu kemah. Okey, macam ni. Itu bila kita sebut pasal family camping kan. Yep. Tapi kebiasaannya kalau kita nak, mungkin penonton-penonton Borak Kopitiam pun nak tahu. Kalau kita family camping dengan kalau kita pergi hiking, kita buat kita punya camp sendiri. Ada beza tak ataupun setup dia semua sama je? Ada beza daripada segi saiz material tu sendirilah, kemah tu punya saiz, keberatan kemah tu sendiri. Dan kelengkapan pun lain juga. Memang lagi dia sebenarnya kalau kita tengok bawah ni dapur. Okey, alright. Okey. Kalau camping biasa-biasa kita pakai ni. Ini. Camping gunung kita pakai si paling kecil-kecil yang boleh kita bawa. Oh, dia kalau boleh seminimal yang boleh sebab minimum nak boleh. naik bukit. Naik gunung kan. Sebab kalau family camping kita bawa kereta kita parking, tu marah. Bang, kalau Zack yang naik gunung macam-macam kena tinggal ni. Tak berat ni. Kau aku rasa jangan naik gunung lah. Jangan, Kita duduk tepi sungai ni. Sebab susah kita nak bawa makanan-makanan ni untuk itulah pasal sebenarnya kan. hilang. Sampai gunung hilang dah. Betul. Okey, yang paling penting juga adalah barang-barang. Ya. Apa barang yang basic yang kita perlu bawa? Kadang-kadang kalau kita pergi dengan family, kita akan overboard. Ataupun saya sebagai first timer, mesti overboard. Bawa tu, bawa ni, itu apa semua kan. Ya, betul. Actually, apa je yang kita perlukan untuk camping ni? Okey, kebiasaannya selalunya kalau kata bila dia nak join satu trip tu, penganjur tu dia akan bagi list down lah apa yang patut dia bawa. Tapi kadang-kadang ni orang ni semua dia suka bawa apa yang dia nak bawa. Kalau boleh setrika pun dia nak bawa. Betul. Kan? Betul. Itu. Tapi Bukan bini saya lah. benda yang paling basic lah, tempat tidur lah. Okey, tidur kemah, sleeping bag, lepas tu carry mat. Carry mat tu macam yoga mat tu, lapik untuk tidur kesesaan bila tempat tu tak rata, ada akar kan. Lepas tu selalunya macam kemudahan dapur-dapur macam ni semuanya penganjur tu sediakan. Macam lampu, headlamp, itu memang perkara yang wajib lah. Okey, tetapi kenapa bila kita sebut camping kan, orang mesti berkait rapatkan dengan hiking. Kenapa?
camping berkait rapat dengan hiking? Kalau kita dekat Malaysia ni, kalau kita cerita pasal kegiatan camping ni lah. Kan, dulu kalau duduk tepi sungai kita panggil piknik. Betul. Tapi kalau kita istilah camping ni, gunung kita pula jauh ke dalam. Kena berjalan trekking, hiking, panjat bukit apa semua sampai ke satu tempat yang cantik, air terjun, pum, kita pasang kemah. Okey. Itu Kadang-kadang bila disebut kawasan camping kita ni camping takut tu kan. di tempat yang tinggi langsung tak ada fasiliti macam tadi cakap. Air tak ada, air kena pikul. Itu semua kalau pergi ke pegunungan. Baik-baik. Alright, jadi level yang lain tu. itulah story level lain ni macam-macam kita akan borakkan. Hari ni memang kat camping. Susah saya nak Kemah. pergi bukit ni. Alright, dan sebelah kita ni sekarang ni mungkin kita nak tunjuk demo sikit. Untuk orang betul. tak tahu macam Zack memang tak tahu ni. Demo apa ni? Demo pasang kemah. Okey. So Alright. kita kena pergi sana. Kena pergi sana. Ya. Apa kata? Okey, kita bagi countdown Okey, bang. Kita Okey. bagi 3 2 1 lepas tu kita akan kira berapa lama diperlukan untuk kita pasang kemah ni. Alright, Okey, standby. kita mana-mana kita meriah majlis. 3 Meriah majlis lagi. 2 Go. Tadang, tadang, tadang. Okey. Jadi sementara diorang tengah buat ni kan, mungkin boleh explain sikit lah. Okey. Benda paling basic lah untuk sebelum kita pasang, untuk kita set up kemah ni. Benda paling basic apa yang kita kena tahu? Okey, first sekali kalau cerita about safety lah. Kalau nak pasang tent, pasang kemah ke, nak set up hammock ke apa. Okey, kita kena satu tengok apa bahaya dekat situ. Apa bahaya dekat situ? Dekat kawasan tu lah. Okey, biasa orang akan cari tepi sungai. Tapi jarak sebenarnya tepi sungai ni 20 kaki dengan tebing sungai sebenarnya. Safety, takut kepala air. Bila hujan. Sekarang Malaysia kan hujan anytime kan, tak ada monsun lah. Betul-betul. Aku salah letak di sungai. Tak boleh. Rapat betul tepi sungai. Kalau orang kalau boleh dalam sungai dia nak camping. Tapi bahaya lah. Macam nature kan punya. Lagi satu pasal wildlife lah. Betul. Binatang ular, binatang yang kaki empat nak minum air semua. And then satu lagi, itu yang daripada segi ground. Daripada segi top part je, kita tengok apa pokok besar kat situ. Apa dahan reput yang ada, yang kemungkinan dahan nak jatuh patah ke timpa kita. Campsite ni main peranan bila kita nak buka ni, kita kena tengok surrounding kita dulu. Okey. Bila abang sebut pasal surrounding kan, surrounding lah, tapak kena betul lah. Apakah surrounding yang paling betul, tapak paling betul lah? Kira kita nak tahu, okey ni selamat. Nombor satu Selain lapan. daripada depan rumah. Selain daripada rumah. Betul? Kalau dalam hutan lah, dalam kita hutan. biasanya pergi masuk tempat yang Kelah lah kan. gunung sekarang ni, gunung-gunung di Malaysia ni campsite, kita panggil campsite. Campsite ni dah memang properly dah buka besar. Dah ada dah. Tapi kalau kata contoh yang pergi buka tempat baru apa semua, kita kena cari berdasarkan kawasan tu lapang, luas, dan macam saya cakap tadi lah, atas tak ada benda yang ada bahaya, and then kalau kata dekat situ sarang binatang buas tak ada, jauh daripada orang cakap apa landslide, dengan sungai yang ada kemungkinan kepala air tadi. Itu antara perkara basic lah. Ada tak barang-barang yang kita boleh bawa untuk elak kita daripada jumpa binatang-binatang? Itu paling penting. Serangga lah Itu especially. paling penting. Okay, kabar ada setengah tu macam basic-basic tu selalunya macam kemah macam ni Kalau kata kita zaman pengakap lah sekolah dulu, kita pasang apa? Kabai. Dekat sekeliling kan? Itu basic-basic lah. Tapi macam kita ni kalau kata dekat dalam hutan ni biasanya ungu api tu jangan sangat kita pasang. Jarang pasang. Dalam movie, diorang suruh pasang untuk halau binatang. Ini satu mitos. Okey bang, cuba explain kenapa. Okey, kalau tanya saya dari segi pengalaman kita sendiri bila kita pasang ni, lagi banyak binatang datang. Movie tipu aku. Aku membesar dengan cerita tu kot. Kau pasang api kau selamat. Ya, faham. Dia jadi daya attract. penarik tau. Daya Dia penarik. attract binatang datang. Semuanya itu tipu. Tada! Dah siap dah. Ya. Okey, jadi nak tanya, bila orang sebut glamping tu apa dia? Apa glamping tu apa? Glamour camping. Glamour camping. Yes. Alright, sebut pasal glamour camping ni kita punya tim daripada Borak Kopitiam pun ada sediakan khas Yes. untuk Borak Kopitiam. Jom, kita saksikan. Sekarang kita nak tengok macam mana diorang buat hammock. Yang tu Glamping tunggu dulu. Kau ni tak sabar. Aku tahu itu taste habis kau lah. kan. Asal Kau pemotret benda apa nak ni? glamour boleh lah. Alright, Kita sekarang pasang kita ke nak tak? tunjuk kepada anda macam mana nak prepare hammock. Kalau tadi kita buat hammock. kemah kan. Okey. Okey, hammock untuk tempat tidur tau. Alright. La ilaha illallah. Dengar.
mana nak Abang hemok ni? Mungkin boleh explain lebih sikit. Okey, ini selalunya kita gunakan di kawasan-kawasan yang terhad, ruang yang terhad, yang tak ada kawasan rata. So dalam bidang kami kalau menjadi mencari guide, biasanya kami akan cari tempat yang agak privacy lah. So agak privacy lah. Sebab kita bagi privacy kepada customer kan. So kita pantau dari jauh, jadi kami akan tidur macam ni. Open, kami akan tidur di bawah open fly tu. Kalau ikutkan tinggi yang ideal, ke tak kisah berapa tinggi pun nak letak hemok tu? Kalau boleh jangan tinggi sangatlah. Nanti kalau jatuh susah juga kan. Dia 2 kaki ke, okey dah tu. Dia asalkan boleh berteduh je. Ya. Tapi orang tengok macam tak ada pintu pula. Macam ni kan dia tutup semua kan. Okey. Ini dia elok terbuka luas tu. Dia orang kulit lain. Dia bukan macam kulit kita. Kulit kau ni dia lembut. Dia orang dah kasar. Dia nyamuk gigit dia tak lut. Betul hemok ke? Jadi boleh lain pula Sebab itu yang kita nak cerita tentang apa yang kau nak cakap tu. Yes, finally. Untuk yang kulit tak boleh serangga gigit. Tak boleh ada ranting sikit. Tapi macam hemok ni pun dia bukan kata tak ada kesesaan. Dia ada hemok, kita ada siap ada kelambu. Ada baik. Tak ada masalah. So memang kita rasa dia ada comfort dekat dalam. So dia ada item dia satu-satu lah. Sebab tu hemok kalau tepi pantai pun ada banyak. Sebab dia memang selesa sebenarnya. Okey. So bila boleh tak kongsi glamping ni? Boleh. Boleh? Silakan. Okey, jom sekali lagi. Jom kita nak kongsikan kepada anda semua glamping. Let's go. Fuyo, betul lah memang lain macam lah. Okey, Fiona sekarang berada dekat The Hideout yang ada kat Ulu Yam. Dan apa yang bestnya dekat sini memang terkenal dengan glamping lah. Glamping tu apa? Tak tahu? Jom ikut Fiona. Kalau nak tahu, perkataan glamping ini adalah gabungan glamour dan camping. Aktiviti ini sudah menjadi trend terutama dalam kalangan pencinta alam semula jadi yang ingin bermalam di dalam kemah tanpa mengetepikan keselesaan. Okey, guys. Sekarang ni Fiona ada dekat salah satu kemah yang ada dekat The Hideout ni. Kalau nak tahu dekat The Hideout ada total 4 kemah. Dan kita tengok ni, kemah dia memang cukup besar. Tak pernah Fiona berada dekat dalam kemah yang besar macam ni. Besar satu hal. Satu lagi kalau kita tengok, ada katil. Katil yang besar. Ada kipas. Ada lampu, ada elektrik. Nak charge telefon, tak ada problem. Dekat The Hideout ada 4 kemah saja. Mungkin ada rasa macam pelik. Kenapa ada 4 kemah je? Sebab The Hideout ni mereka mementingkan privacy. Jadi sesuailah bagi anda semua yang rasa macam dah lama tak cuti dengan family. Nak spend time berkualiti dengan family saja. Inilah tempat percutian yang ideal untuk korang bawa family datang sini bercuti. Fashionnya dekat sini dan saya rasalah yang berbaloi yang amat-amat kan. You bayar satu kali, semua tapau dia sediakan. Dari segi penginapan, tempat nak mandi, makanan pun dia sediakan. Nampak? Dapur sediakan. Tak cukup, masak sendiri. Settle. Antara aktiviti yang paling disukai pengunjung yang datang ke sini mestilah mandi sungai. Kawasan sungai yang terletak betul-betul di hadapan kemah ini sangat bersih dan tidak terlalu dalam. Sesuailah untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Panas. Okey. Nampak? Dah siap masak dah pun. Sedap kan? Okey. So, bagi korang semua yang ada dekat rumah dah ada plan nak pergi bercuti, tak tahu nak pergi mana ataupun dah plan nak pergi hotel, apa kata Fiona nak suggest dekat korang untuk try something yang different, sesuatu yang baru. Try buat glamping pula, kan? Best pun best, boleh spend time dengan family dengan lebih bagus, lepas tu boleh menghayati keindahan alam semula jadi. Best kan? Okeylah, sekarang ni Fiona nak makan. Kita jumpa lagi lah. Bye-bye. The Hideout
Faiz. Yap. Benda seronok-seronok dapat kat Betul. Fiona. Aku sebenarnya, aku call dia orang. Aku Ya. nak pergi hari ni. Selepas kita punya show, aku nak pergi camping je sebenarnya kalau nak ikutkan. Tapi sayangnya dia dah jadi satu trend dan fully book. Fully book Fully book. Inilah dia tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bila kita fully book tu kena ingat kita masih lagi fasa untuk penularan COVID-19. Kita Betul. kena jaga sama-sama. SOP kena jaga, kena ikut semua. Okey, baik. Sekarang masih lagi dengan Abang Muhammad dengan Cik Fazli. Kita dah tunjuk macam mana nak set up kemah. Abang Muhammad pun dah explain tapak yang sesuai dan sebagainya. Kali ni kita sentuh pemakaian pula. Betul. Kalau kita tengok glamping tadi, kita tengok gaya Fiona tu memang tak sesuai lah kalau kita nak ikutkan pergi ke dalam hutan. Fiona, tapi I didn't say, tapi itu adalah glamping. So sekarang kita nak cerita tentang camping yang ada kena-mengena dengan hiking. Sebab itu adalah satu kepastian. Kalau kita nak masuk dalam hutan, kita perlu ada gear-gear untuk memastikan kita selesa dan tidak mudah penat. So kita ada dua model kita. Betul. Yang diimport daripada Gunung Kinabalu. Yes. Dan ini adalah pakaian yang kita harus pakai. Betul. Sambil anda semua melihat tu, kita nak tanya sikitlah. Pemakaian untuk perkemahan ni mungkin Cik Fazli atau Muhammad sendiri boleh explain apakah etika pemakaian yang tepat untuk berkemping ni. Saya. Bagi presiden jawab. So kalau kita tengok dekat depan ni sebab apa dia warna-warni kan? Okey, warna-warni ni sepatutnya dalam hutan ni kita kena pakai colourful lah. Sebab apa? Mudah orang kita nak lihat. Elakkan warna hijau lah. Lepas tu tongkat, macam dia pakai tongkat tu kebanyakannya tongkat tu pakai ni untuk kestabilan diri dia sendiri. Kestabilan? Ya. Ini bukan untuk salji, bukan lah. Malaysia mana ada salji, bang? Tak ada buat contoh kalau kat luar. Alah, takkanlah saya baru masuk Malaysia semalam. Tak, masalahnya Masalah atas gunung tak boleh pakai. Kinabalu. Ni cerita benar. Atas gunung biasa boleh pakai lah. Boleh. Tak Dia- ada. Ni dia bantu. pengaruh movie juga, Faiz. Ingat kau sama seorang. kita kena tipu dia. Okey, jadi ini adalah gear-gear yang penting yang wajib. Ya. Okey, tadi Cik Fazli kongsikan pertama sekali kena pakai baju terang supaya mudah nampak lah. Ya, mudah sesat nampak. dan sebagainya. Ya, Lepas ya. tu ini untuk tongkat ni untuk keseimbangan dan sebagainya. Kenapa Betul? tak ada? Kalau tak ada tongkat tak stabil lah. Bergantung juga kepada individu tu sendirilah. Individu Ada tu setengah dia jelek orang tu tu, dia tak susah dia nak pakai tongkat. Sebab dia rasa bila dia nak pegang akar tu dia campak tongkat tu. Lepas tu dia ambil balik. Ada setengah orang dia kebiasaan guna, dia tahu macam mana nak cara menggunakan tongkat dengan betul lah. Dia reason sebenarnya tongkat ni nak mengelakkan kita daripada mencapai pokok-pokok berduri kat tepi-tepi track ni. Dahsyat. Dalam Betul lah. masa sama dia support kita punya body weight. Betul, Kalau betul, kata bawa beg yang besar macam ni dia memang kasi support weight body lah. Bila kita turun tu kan. Kita nak mengelak daripada pegang pokok sebab hutan kita ni banyak pokok berduri. Rotan, manau, endau apa semualah. Faiz, kau pernah terfikir tak benda yang Muhammad cakap tu? Sebenarnya tak. Tak pernah kan? Sebab saya pernah gunakan kayu macam ni tapi untuk bawa beban saya. Maknanya tangan ni Yes, dia support betul, support betul, sebenarnya. betul. Penat. Betul. Okey, macam Abang Muhammad sendiri dah biasa banyak gunung dan sebagainya kan. Mungkin boleh kongsikan apakah perbezaan orang yang amateur dengan yang dah advance? Mungkin amateur pun sebenarnya kena start macam ni ke atau ni untuk orang yang advance saja? Dia bergantung juga sebenarnya. Kalau nak kata amateur pakai ni, advance pun pakai ni, dia mostly kalau kita tengok kalau amateur lah, baru-baru nak main beginner dia kena train dulu how dia nak step dengan macam mana dia nak letak pole tu. Ada train juga, Faiz. Ya. Bukan boleh pakai ke? Yang dia banyak jenis tongkat Kalau ni. dekat luar negara dia ada training lagi. Kelas dia. And then kalau macam expert dia akan pakai ni bila diperlukan saja. Tak dipakai dia tak diperlukan dia akan simpan. Okey, kalau kita nak tanya tentang barang-barang yang kita kena beli, kadang-kadang kita rasa macam alah, aku nak pergi camping je pun. Macam daripada segi kasut, pakaian, jenis-jenis yang kita dah ada kat rumah tu boleh tak kita guna pakai? Kadang-kadang kasut kita tak ada hiking shoes, kita ada jogging shoes. Okey, kalau gitu tak sesuai sebenarnya. Oh. Tak sesuai. So kalau boleh kita pakai kasut yang memang khas untuk trail lah. Okey, contoh macam kasut yang Faiz pakai tu tak sesuai Tak sesuai. Padahal Tak dah sesuai. nampak ganas Sebab Faiz. hutan Tak kita ni sesuai berbeza juga. Hutan kita ni dia bukan macam hutan dekat overseas tu kan. Bersih je kan. Dia macam kita masuk sawah. So kalau kata kasut macam ni memang warna coklat tu hilang lah. Dia jadi warna hitam. Ya, dia jadi berat. So comfortable tu tak ada. Faham. Baik. Jadi saya rasa ramai juga sekarang ni yang memang tengah tengok kita dekat Borak Kopitiam ni suka pergi berkemah dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita berada di fasa yang berbeza. Di mana macam saya katakan tadi, macam saya dengan Faiz katakan tadi, kita semua tahu fasa yang berbeza, SOP dan sebagainya. Jadi sekarang ni mungkin Abang Muhammad atau Cik Fazli boleh kongsikan suatu SOP ni. Macam manakah kita nak melaksanakan kita punya aktiviti perkemahan dan sebagainya? Boleh kongsikan. Jadi, mesti
Okey, pasal kalau kempen ni kalau kita tengok MKM pun dah keluarkan SOP ni pasal penjarakan sosial, berapa limit satu-satu camp. Kalau contoh macam kita tengok hideout tadi, that one is considered private campsite. Okey, dia dah ada capacity yang dia limitkan. 50% only yang dia lepaskan untuk masuk ke camp tu instead of 100% capacity. Okey. So kalau yang macam hutan pula, Jabatan Hutan ataupun Perhilitan ni dah tetapkan satu guide boleh bawa 7 orang je. Sekarang ni untuk pendakian. Kalau tak dulu kita standard dia ratio satu guide 10 orang ataupun 12 orang. Sekarang dah reduce. Mula-mula itu hari 1:5. Satu guide 5 orang je boleh bawa. Pasal apa kita nak distancekan kalau kata contoh bila bergerak dalam trek ni tak ada terlampau crowded sangat. Macam kita tengok cerita Broga tu hari kan, sekali dia buka aja lepas PKP 200 lebih orang kat situ, end up tutup Broga. Macam nak pergi tengok bola. Kan, tapi sana memang orang kata untuk beginner itulah tempat dia sebenarnya. Mungkin dah lama tak tengok matahari kan. Betul. So that's the only time sebenarnya kan. Mudah akses, tak jauh kan. Alright. Ya, Zack. Faiz. Zack dah jadi model saya ni. dengan kawan-kawan saya ni. Nak tanya, okey, sebelum tu nama siapa? Lia. Lia. Lia dengan? Sufian. Sufian. Suhaimi. Muka pun sama dah. Okey, nak tanya. Siapa-siapa boleh jawab Apakah cabaran yang paling mencabar sekali? Pernah pergi camping waktu ni SOP sekarang ni? Pernah, okey. Boleh kongsikan sikit apakah pengalaman yang paling susah? Pengalaman paling susah kalau masa SOP ni rasanya tak ada apalah yang susah sangat. Cuma kita kena tambah dengan cek suhu, bagi nama, daftar nama kan. Itu je lah. Tapi itu tak membebankan sangat pun lah. Tak membebankan lah. Alright. Kalau macam akak pula? Lia. Okey. So far masa time PKP ni tak pernah lagi camping. So macam tak ada pengalaman untuk yang SOP punya camping lah. So dia kalau yang biasa tu so far pun memang tak ada any cabaran. Kira macam biasa-biasa je lah. Biasa-biasa. Ada cabaran tapi biasa-biasa lah. Alright. Terima kasih. Itu yang sebenarnya yang bagus tu. Kalau macam saya, cabaran saja minta izin. Minta izin tu cabaran. JDN. Tak pernah lepas. Okey, so sekarang ni kita nak masuk hutan. Kita dah ada gear apa semua. Apakah etika yang patut kita amalkan untuk kita masuk ke dalam hutan? Etika maksud dia segi macam mana etika? Banyak etika daripada sekarang ni kita pergi ke mass lah. Maksudnya cara kita nak masuk sana bergaul, daripada kalau kita nak bawa barang-barang macam kadang-kadang kita terbawa terlebih barang buang merata-rata. Macam tu. Mulut Betul. Etika disiplin lah. Pemakaian penting lah. Paling utama pemakaian. Benda kalau mistik pun cerita. Maksudnya bila kata yang mana yang perempuan tu janganlah pakai yang menjuluk mata. Kan? Okey. So bila di satu tempat kawasan tu jangan terlalu riuh macam ada kat Bukit Bintang. So dia kena hormatlah kawasan sekeliling. Betul. Ataupun rakan-rakan lain, guru lain kan. Ada apa Yudi? Okey, sampah. Kalau kita tengok balik internationally dah, dia dah keluarkan satu guideline ataupun code. LNT, dia call LNT, Leave No Trace. Ada 7 prinsipal kat situ. Kan? So kat situ termasuklah apa yang Cik Fadli sebutkan tadi. Respect nature. Kalau kita nak camp on the proper campground, and then bila kita nak trekking pun jangan buka trek baru. Kita ikut trek yang sedia ada. And then bila kita hormat orang lain, hormat alam sekitar, hormat binatang kat situ, hormat benda yang kita tak nampak. Segala-galanya kena hormat. Hormat benda yang kita nampak tu. Okey. Ini Abang Mat. Boleh kongsikan sedikit hormat benda yang kita tak nampak tu. Mungkin ada detik-detik cemas ke atau kita suka. Contoh Borak Kopitiam pun nak tahu. Ceritakan. Ini kalau post kat Facebook confirm beribu-ribu like. Confirm. Itu lagi suka. Pasal mistik dan paranormal, so-called paranormal activities ni kalau kita ikut balik dari segi agama kita atau agama lain pun ada cerita pasal makhluk di alam yang di ada side lah. So kita sebenarnya nak nampak pun susah. Untuk cerita hantu apa semua jin ni, mana-mana ada. Siapa yang lelaki saja nampak. Lelaki siapa yang perempuan insya-Allah. Siapa yang betul-betul luck saja yang nampak kan. Macam saya sendiri pun kita sendiri pun sebenarnya guide few times lah, tapi kalau kata kita terlampau ambil benda tu sampai tahap tak besuk, dia akan merosakkan diri kita sendiri. Secara ringkas pengalaman.
lautan detik cemas tu? Saya ringkas. Tengah tidur dah hemok. Okey, tengah tidur dah Dia hemok. datang sebelah. Dia selak hemok, muka dia macam tu. Mak, dia menyelak-nyelak. Wow. Lokasi Daripada lokasi negeri Terengganu. Negeri Terengganu Kalau macam haiwan pernah ada pengalaman tu? Haiwan jarang Macam lah. tadi benda tu. Ni harimau ke? Haiwan jarang. Terkatut Dia binatang-binatang luar ni, buas ni sebenarnya dia takut dengan kita. Okey. Dia takut dengan kita. Dia daripada jauh dia dah tahu dah kita ada. Kecuali kalau kita tersempak dengan dia. Yes. Itu saja. Okey, jangan ni bila sebut binatang buas tu contoh. Harimau. Pak belang ke, harimau ke. Dia kalau boleh memang dia nak elak jumpa kita. Kalau boleh sebenarnya. Ya. Dan setengah tempat tu kita boleh tahulah. Contoh macam orang besar gajah. Kawasan-kawasan dia. Kalau boleh kita janganlah camping kawasan-kawasan. Dia memang dah ada tanda dah kawasan dia tu. Selalu normally guide dia tahu lah kawasan-kawasan yang mana yang kita boleh tidur tak boleh tidur lah. Okey, last question Penting tak untuk kita dapatkan guide ataupun kita boleh selamba redah je? Penting. Penting Penting. Itu yang sebenarnya. Yes. Baik. Jadi kalau you guys nak tahu lebih lanjut, nak kenal lebih lanjut dengan Persatuan Malam Gunung Malaysia ni, boleh pergi ke Facebook mereka, Instagram, boleh kongsikan? Facebook, Instagram? Facebook Malaysia Mountain Guide. MMGA, Malaysian Mountain Guide. Persatuan Malam Gunung Malaysia. So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh email kepada malaysiamountainguide@gmail.com. Instagram ada Instagram? Instagram sama juga Persatuan Malam Gunung Malaysia MMGA. Okey, jadi ini dia Facebooknya. Anda semua boleh follow, boleh like dan bagi tahu kawan-kawan kalau nak pergi camping, nak berkemah dan sebagainya, kalau boleh belajar dulu. At least benda basic, betul? Dan inilah Facebook dia, boleh pergi. Baik. Betul. Dan kalau kita tengok kan, guide-guide kita semua friendly je. No worries. Semua friendly. Jangan lupa itu adalah benda yang penting. So kita berehat dulu dan kita akan kembali selepas ini. Borak Kopitiam. Macam-macam lagi pasal camping ni kita boleh cerita apa semua. Banyak sangat. Banyak. Kalau cerita 4 hari 5 malam. Sembang dengan kopi kan, itu yang paling terbaik. Dan apa yang kita nak sembang, kita nak ucapkan tahniah kepada kita punya wartawan. Yes, untuk majalah 3 dan juga penerbitnya, kerana baru-baru ini mereka telah memenangi Petronas Malaysian Press Institute dengan majalah 3 dengan tajuk mereka Pertabalan Agung. Tahniah kepada mereka semua. Dan sekarang ni kita tengok video kemenangan beliau. Dan yang memenangi anugerah ni adalah Christine. Tahniah kepada Christine. Terima kasih banyak. My friend. Terima kasih kita lah. Terima kasih. Tahniah kepada Christine and team. Bukan biasa-biasa ni untuk menang ni Faiz. Betul. Kan? RM10,000 kot Faiz. Contoh tu. Tu Christine. Nampak tak? Ini Christine Nazeri. Nampak tak? Dan kalau ikutkan Zack, kalau nak menang video dokumentari ni memang susah. Info, video semua kena pack dan padat dan padu. Sebenarnya kalau ikutkan macam-macam kau dia kena fight. Bukan dia seorang je. So ini adalah yang datang on top untuk menangi anugerah yang best ni. Dahsyat Christine tu. Dia lah panggil Zack datang buat Kopitiam. Serius lah? So banggalah tengok dia menang macam tu. Christine tu, dia pernah call aku. Ya. Salah nombor. Dia nak cik Faiz lain. Okey. Yes. Baik, so itu dia. Jadi, berbalik kepada kita punya camping ni, seperti anda semua dapat lihat, kalau tadi dalam studio kita cerita pasal kemah dan sebagainya, macam nak set up. Tapi di luar ni sedikit berbeza, advance lagi, ni caravan. Camper van. Camper van. Oh, camper van. Camper van. Caravan ni kecil sikit Bukan. Caravan tarik. Caravan? Yang tarik tak enjin tu. Camper van yang macam ni. Dia dah dalam dah. Camper van yang macam ni. Motorhome macam ni. Motorhome macam ni. Okey guys, sabar. Apa-apa pun kita ada tiga. Ini kata belajar berkesilapan. Caravan tarik. Camper van yang macam tu, yang putih tu. Jadi apa panggil? Motorhome. Sebab body belakang dia dibuat dengan fiber. Ceritanya. Baik, kita nak cerita pasal camper van ni. Okey. Bila kita dapat tengok pagi-pagi dapat relax chill macam ni, best kan? Santai. Macam kita semua lelaki kan, tiba-tiba ada Amira kat sini. Amira ni macam familiar lah. Amira buat apa? Amira ni yang main drum tu kan? Ya, saya betul. Dah besar dah Amira kan? Dah besar. Daripada kecil-kecil dia main drum viral apa semua kan? So sekarang ni ikut
apa kena-mengena Amira dengan geng ni? Tak tahulah Amira buat Silakan apa. Mira. Ya, alamak. Silakan. Okey, sebenarnya Mira memang suka camper. Sebenarnya sebelum ni, sebelum Mira beli van ni, Mira memang camping biasa, dah pakai kemah kan. Pasang hammock lah apa macam biasa, macam orang lain kan. Studio. Oh, tambah sikit lah. Tak apa. Okey, lepas tu Mira ada ternampak satu persatuan ni memang mereka ada camper van. Geng-geng tu ramai lah. So jadi Mira pun jadi macam seronoknya tak payah pasang kemah kan. Kiranya duduk parking boleh tidur terus. Sebut macam tu. persatuan tu sebut. Persatuan PCMM. Persatuan Camper Camper Van Van dan Motorhome Malaysia. Malaysia. Yeah. Benda nak senang noh. Yalah, dan ni semua kena senang. Tapi nak nature juga kan. Nature juga. Tapi kalau kita nak ikutkan, ini camper van Mira. Ini camper van Mira. Ya. Di sebelah kanan kita orang ni. Oh, ni yang tengah nampak ni. So, Mira punya camper van ni memang beli terus begini ataupun ada modified? Sebenarnya Mira ada modified jugalah, tambah-tambah perhiasan apa semua tu biasalah kan. Mira decorate lah dalam tu nak cita rasa sendiri ke apa ke. Dulu ambulan, dia ubah suai, tukar status jadi caravan. Ini ambulan? Dulu ambulan. Bekas ambulan. Tak nampak macam ambulan ke? Tak perasan? Dah cantik dah rupanya. Tak tahu pula. Oh, rupanya. Dia boleh tukar status. Sebab kat Malaysia ni susah nak dapat van yang besar-besar. Betul. Sebab mungkin kerajaan tak masukkan van yang besar-besar. Jadi chances kita orang ni sikit untuk van besar, jadi kita guna ambulan. Itu je. Ambulan asalnya ni. So harap kerajaan bolehlah bawa van besar-besar untuk kita orang jadikan camper van kan. Harap-harap. Yang iklan Datuk Jalaluddin Hassan tu bukan? Itu motorhome. Itu motorhome. Oh, itu lain. Sama. Ni sama macam ni motorhome. Macam ni, tapi dia yang panjang ni kecil lah, yang tu besar. Yang tu besar. Itu besar. Okey. Okey, sekarang ni kita ada satu BT nak kita sajikan kepada anda. Lepas ni kita nak cerita macam mana boleh beli. Yes. Macam mana boleh beli? Saya pun nak beli juga. Boleh je persatuan Dia dah jadi trend sekarang ni. Semua orang nak beli. So kita tengok video ni, trivia tentang camper car. Yes. Kita mesti biasa dengar perkataan camping ataupun berkemah. Berbeza kali ni, selain ada camper van, ini dia camper car yang lebih kompak. Sesuailah untuk korang semua yang nak berkemper secara solo tu. Kalau nak tahu, camper car ini ada bermacam-macam jenis bergantung kepada kreativiti tuan punya kenderaan tu. Antara kereta yang digunakan adalah kereta kancil dan juga Myvi, seperti Asri Nawawi dan juga Farah Nabila, antara penggemar camper car. Kebiasaannya, untuk camper car ini, mereka akan mengubah suai sesebuah kereta itu supaya ada ruang untuk berehat, seperti tempat tidur dan tempat untuk meletakkan barang. Nampak kereta kecil je kan? Tapi model untuk mengubah suai juga boleh mencecah ribuan ringgit ya. Yang menariknya camper car ini, kita boleh pergi ke mana saja tempat yang disukai dan ingin ditujui. Seperti Asri ni juga, dia sering melancur ke Kelantan, Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Semestinya camper car ini boleh mendekatkan kita kepada alam semula jadi yang lebih tenang dan nyaman. Untuk korang yang suka berjalan dan suka mencari kelainan untuk melancong, bolehlah cuba aktiviti baru ni. Jadi, jomlah try camper car. Alright, okay, sekarang ni guys, Z dalam camper van Amira. Ya, betul. So ini kira eksklusif lah Yes. Best lah bila tengok dalam macam dalam caravan ni, balik kampung memang seronok lah. Memang seronok lah. Memang kena ada sebiji. Betul, kena ada sebiji. Okey, macam Amira sendiri kan, macam Z tengok, menarik. Macam mana Amira boleh minat dengan aktiviti ni? Okey, sebenarnya apa yang membuatkan Mira jadi minat dengan aktiviti ni bila Mira suka buat travel vlog. Sebenarnya sebelum ni pun memang Mira ada buat travel vlog, tapi tak ada lagi lah camper van ni. Lepas tu lepas Mira join persatuan tu, lepas Mira dah ada van Mira sendiri, Mira jadi seronok lagi. Lagi satu, dia senang lah, mudah lah kan. Sebab dah ada transport, tak payah nak sewa homestay, tak payah nak sewa hotel ke apa ke. Jadi, kalau sampai kat lokasi nak buat travel vlog tu, tidur terus lah. Boleh lah relax-relax, masak ke apa ke. Enjin tu nak kena tutup tak? Ke biar? Dia pakai genset. So tutup lah? Tutup lah. So yang ni semua guna tu lah? Guna genset lah. Kalau kata tempat tu ada elektrik, kita cucuk plug lah. Dia supply dekat sini. Ada aircon semua hidup lah. Hidup. Okey, mungkin Amira boleh ceritakan sikit pengalaman sepanjang ni lah dengan apa tu, camper van ni semua kan. Tak kisah pengalaman macam mana pun Amira kongsikan.
Okey, pengalaman yang best kebanyakan lepas Mira join persatuan ni memang hebat sangat. PCMM kalau tengok dekat FB page dia pun, kalau siapa yang nak follow tu boleh follow. Dia Persatuan Campervan Motorhome Malaysia. Memang Mira masuk grup tu, depa setiap minggu keluar pergi jalan-jalan motor. So Mira kalau Mira ada free time, Mira akan follow. Okey, alright. Mira, so kita pun kat sini dua orang tak syok nak sembang banyak lagi. Kan. Kau tahu Faiz? Kat sana okey, aku pergi sana ya. Okey, Faiz. Alright, jom kita pergi Faiz. Jom. Alright, ini adalah lagi satu camper van, tapi beza dengan camper van kalau kita tengok Amira tadi. Ini straight from the UK. Yes. So ditempah khas daripada luar negara dan dibawa masuk ke Malaysia. Tapi bang, macam mana abang boleh bawa masuk ni? Sebenarnya kerajaan Malaysia start daripada 2010. Yang title 2016 tidak ada AP untuk motorhome. Jadi kita boleh bawa motorhome tu tanpa sekatan, tanpa AP. Siapa-siapa boleh bawa masuk. Sekarang sekarang pun. Tapi untuk camper van sahaja. Tidak, motorhome, camper van, caravan. Tidak ada AP. Serius lah. Ya, kebanyakan rakyat Malaysia tak tahu benda tu. Baik dia orang takut mana nak beli kan. Sebenarnya kita boleh beli sendiri sebenarnya. Tapi kita ada pilihan lain juga. Kita actually kalau mana-mana yang berkenan, minat nak bersama, kita boleh join Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia ni. So dekat situ kita boleh bercerita. Kita bukan non-profit punya persatuan. So kita bercerita, kita berkongsi idea, kita membantu untuk kalau tak beli terus daripada luar negara, kita buat. Itu yang tadi macam Mira punya tadi. Kita beli ambulan, kita ubah suai dalam dia, tukar status kepada caravan dan sebagainya, dan kita buat. Ada cara dia. Ada cara. Tapi join Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia. Kami akan ajar macam mana nak convert van tu kepada private. Yang penting tu ahli-ahli dia. Okey, kalau kita tengok antara salah satu dan sekarang ni kita berada di dalam motorhomes. So motorhomes kalau di atas sana adalah ruang tidur dan hanya ada orang kata beberapa kerusi sajalah untuk kita duduk lepak sambil-sambil kita makan, buat kerja outdoor. Lepas tu toilet pun ada juga disediakan. Kalau kita tengok di sebelah kanan kita, maknanya benda-benda basic, benda-benda asas sebuah rumah memang semuanya ada. Jadi kepada anda semua jangan risau. Kalau anda terasa macam aku rasa aku patut beli. Kalau anda rasa aku patut modify kan. Mengikut kesesuaian yang diperlukan. Betul. Sebab saiz pun dia lain-lain. Ada yang more kepada family size, ada yang more yang just compact. Macam kalau kita tengok motorhome yang di sebelah kiri ni kan, di bahagian depan ni, di bahagian sini kalau kita tengok, okey, kita ada ruangan solat. Betul. Okey. So ini adalah yang telah ditempah khas daripada UK. Okey, di satu kawasan ni ini adalah ruangan solat. So maknanya ini adalah benda-benda yang custom lah. Seat yang saya tengah duduk sekarang ni, seat ni dia boleh berpusing. So kalau nak ruang besar dia pusing, kalau kita nak drive kita pusing ke depan dan terus drive. Dan di belakang telah disediakan 2 katil dan saya rasa katil ni boleh ubah jadi sofa mengikut waktu. Jadi bila waktu malam kita tidurlah, waktu siang kita naikkan segala-galanya untuk kita enjoy bersama dengan ahli keluarga kita. Dan macam camper van motorhome tadi, ini juga disediakan orang kata tandas untuk kemudahan orang. Dan ada kelebihan dia juga berbeza dengan yang tadi. Kita ada tempat memasak. Kita ada peti ais, kita ada oven. Wow, macam-macam lah. Saya ingat yang tak ada dalam ni washing machine je. Kalau ada washing machine saya pun tak tahulah nak cerita macam mana. Washing machine pun ada. Serius abang. Memang komplit sangatlah benda ni. Dia macam Faiz cakap tadi lah. Faiz kata cabaran untuk berkemping ni adalah minta izin. Yang ni kita tak payah minta izin sebab kita bawa sekali. Semua kita bawa sekali. Ini kalau anda tengok memang terbaik sekali lah.
So ini daripada UK kepada anda semua yang nak tahu cara macam mana nak dapatkan ataupun apa-apa maklumat-maklumat yang anda perlu tahu, jangan lupa ke Facebook. Facebook apa tadi? Persatuan Camper Van Malaysia. Yeah. So dekat sana ada ramai orang-orang yang berpengalaman, ada ramai orang-orang yang mempunyai orang kata line ataupun ataupun tempat-tempat yang kita senang lah kalau kita nak pergi. Yes. Betul. Jadi ini kita nak kongsikan kepada anda camper van dan sebagainya. Dan ada juga lagi VT kita nak kongsikan kepada anda penonton Borak Kopitiam mengenai keluarga minat camping. Jom. Disebabkan kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, jadi untuk bercuti ke luar negara terpaksa dilupakan untuk seketika. Apa kata kita cuba meluangkan masa dengan keluarga dengan pergi berkemah seperti keluarga Muhammad Rizwan Rosli ini. Rizwan dan isteri serta 4 orang anak-anaknya telah mula berkemah sejak tahun 2017. First experience masa kita terfikir je berkemah, and then kita terus shoot pergi kedai kemah, kita beli apa-apa yang patut, and then barang dapur kita bawa dari rumah, kita cakap kat anak, jom kita pergi kemah, kita pergi shoot ke PD. So kita pergi PD, so diorang seronok lah sebab pergi PD kan main pantai. So main pantai, and then malam tu kita ada buat BBQ, kita berkemah. So yang first time tu okey dah, interesting lah, fun lah sebab benda baru kan. Cuma penat sikit lah sebab first time tak tahu apa nak buat. Mungkin ada keluarga yang jarang nak bawa anak-anak mereka berkemah ni. Agak leceh jugalah. Yelah, dengan keadaan cuaca yang panas, mungkin agak membataskan jugalah kalau nak bawa anak-anak mengikuti aktiviti ini. Keselesaan anak-anak antara perkara penting kan? Namun jangan risau, ada juga tapak perkemahan yang mesra keluarga. Apa yang penting, persediaan yang rapi perlu dilakukan. Bawa anak-anak kan, kenalah plan betul-betul. Sebelum kita pergi satu-satu tempat, kita memang akan buat research dululah. Kita akan elakkan untuk pergi ke tempat yang panas. Jadi kebanyakan tempat yang kita pergi tu, kalau boleh kita nak yang sejuk lah kan, especially pada waktu malam. Lepas tu yang family friendly. Contohnya dia, selalunya family friendly ni dia campsite tu sendiri, dia dah ada sediakan macam facilities. Dah ada sinki, dah ada plug point, ada toilet. So memang okey lah, tak ada masalah dengan suhu semua. Dengan modal permulaan sebanyak RM500, barang-barang keperluan perkemahan ini dibeli sedikit demi sedikit. Berkemah bersama keluarga ini tak sama macam berkemah dengan rakan-rakan. Dengan kata, Rizwan siap bawa tilam angin, kipas angin, lampu bantal dan sebagainya lah. Boleh diibaratkan macam kena bawa satu rumah jugalah. Mungkin Rizwan ada tips kalau nak bawa anak-anak yang masih kecil ni. Mula-mula diorang macam skeptikal lah kan. Sebab kau ni bawa anak berkemah, tak berlengas ke, panas nak tidur. Satu kalau diorang nak join pun selalu dia cakap, aku nak join, macam seronok. Tapi aku ada anak kecil lah. So kita selalu cakap yang first kali, keselesaan tu nombor satu. Nak tak nak, kita kena provide the best keselesaan yang kita boleh provide lah. Jadi selalu kita tangkap gambar. Bila kita pergi berkemah, kita tangkap gambar kita punya setup. So kat situ dia orang tengok, uish, korang ni bawa tilam ke? Bawa katil ke kan? Dari situ dia orang rasa macam, boleh lah, aku nak cuba lah. Bukan sahaja menjadi aktiviti Rizwan dan anak-anak sahaja, malah hampir kesemua ahli keluarga mereka seakan seronok berkemah bersama-sama. Pernah hampir 25 ahli keluarga turut serta. Dah macam hari keluarga pula kat tempat perkemahan tu. Tapi macam anak-anak saya ni, dia memang minat benda-benda macam serangga ataupun haiwan kecil-kecil tu. So, bila bawa lagi berkemah ke hutan, ke pantai, ke bukit, apa semua tu, dekat sungai, dia seronok lah. Dia seronok lah pergi tangkap cengkerik. Kalau kita kat KL kan tak ada kan. Bukan tak ada, susah nak dapat. So, dia makin seronok. Setiap kali bila pergi berkemah tu, dia memang look up tu benda-benda macam tu lah. Banyak juga mengajar diorang macam mana nak set up kemah. Ada yang memasak. Ada juga yang kita suruh basuh baju dekat sungai kalau tak cukup. Lepas tu kalau aktiviti macam nak buat campfire tu memang kena cari kayu api. Jadi diorang dah faham lah benda-benda macam tu. Selain dapat mengisi masa lapang bersama keluarga, dapat jugalah mereka mendekatkan diri dengan alam sekitar. Tak adalah asyik duduk terperuk di dalam rumah main telefon je kan? Lepas ni ibu bapa dah bolehlah merancang perkemahan untuk keluarga masing-masing. Bila lagi nak mulakan? Pergilah berkemah. Berkemah sama Sinopal
Si Nopal, anaknya Bahenol. Bahenol. Yeay. Yes. Memang best lah kalau kita dapat pergi satu family macam tu. Serius best. Itu pun kita rasa macam tak cukup sebenarnya. Betul lah. Sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada abang-abang camper van kita yang saya rasa memberikan saya satu inspirasi untuk kita nak selesakan ahli keluarga kita untuk camping dan memudahkan segala-galanya. Yes, tapi jangan risau anda semua. Kita akan bersama lagi dengan mereka di penghujung nanti. Jadi you guys kena stay sampai habis. Okay, alright? Alright. So, baru-baru ini saya ada ternampak satu post oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kat Instagram yang menyatakan lebih daripada 8 juta dewasa di Malaysia menghidapi kolesterol tinggi. Yes, go on. Okey, saya boleh ubah pandangan Okey. Malah 2 daripada 3 di kalangan mereka yang mempunyai kolesterol tinggi tidak mengetahui status mereka. Yang membimbangkan ataupun merisaukan saya, kolesterol tinggi merupakan faktor utama penyakit jantung yang seterusnya menjadi penyebab ataupun faktor utama kematian di Malaysia dan seluruh dunia. Sempena meraihkan Bulan Jantung Sedunia ini, bersama kita pada hari ini ialah pelakon popular di Malaysia iaitu Zul Arifin yang juga merupakan seorang peminat kecergasan serta pakar pemakanan Nestle, Leong Van Luan, untuk membincangkan tentang kepentingan menjaga kesihatan jantung dan bagaimana rakyat Malaysia boleh bersama-sama menuju ke arah negara yang sihat melalui acara Walk a Million Miles. Selamat datang. Hello. Apa khabar? Silakan. Alright. Walk a Million Miles. Yes. Salah satu cara untuk kita kurangkan kolesterol di dalam badan kita. Ini inisiatif yang baik juga. Betul. Inisiatif yang luar biasa. Kan? Bila sebut pasal kesihatan ni, mulalah tercengang semua orang. Termasuklah diri saya sendiri. Tak, jangan risau. Kolesterol tinggi ni, orang badan kurus pun ada juga tau sebenarnya. Dan diorang lebih kerap menghadapinya daripada orang yang berbadan besar sebenarnya. Sebab diorang tak tahu. Okey, carilah. Cakap pasal kesihatan dan kita tanya Abang Zul teruslah. Yes. Zul Arifin ni guys, the one and only. Alright, boleh tak Zul kongsikan dengan kita semua penonton Borak Kopitiam di mana apakah yang memberikan inspirasi atau motivasi kepada Zul sendiri untuk macam fokuskan kesihatan apa ni semua? Bagi saya rasa profession saya tu memang wajib lah. Tapi kalau nak dikatakan bukan, kita jangan jadikan profession sebagai alasan. Jadi memang kita semua kena jaga kesihatan. Cuma kita daripada sudut kita ni banyak jaga daripada segi luaran yang kita pandang rendah kita dalaman. Kolesterol orang tak nak ambil tahu, kita punya pasal jantung sebab benda tak nampak. Betul. Kita lebih kepada appearance, kita nak look good. Tapi kita, sama ada kita feel good kita tak tahu. So kita underestimate benda tu. So bagi saya, profession saya alhamdulillah ada ke arah tu untuk kita orang kena sentiasa stay in shape sebab kita kerja long hours. So kita orang pelakon kita kerja long hours tak tentu. So kita by project, kalau project tu 3 bulan kita akan all out 3 bulan and then we need to take a break. For me kalau saya take a break tu bukan take a break tengok TV nak catch up apa kat TV ke apa tak. It's just get back in shape. So bagi saya itu belum lagi tututan watak. So bagi saya profession saya tu dia memang dengan kesihatan nak kena jaga itu ini memang sangat-sangat rapat. Alright. Tadi Zul ada cerita tentang get in shape. So kalau workout without proper makanan habis juga. So macam mana Zul control kolesterol tu? Dia okey, macam saya cakap tadi kita pandang rendah kan. Kolesterol punya level kita tak tahu. Kita tak ambil tahu, kita tak nak tanya untuk ambil tahu sebab for example kalau biasa tak kalau kita duduk ikat kasut ke apa ke, tali kasut, lepas tu kita bangun kita dizzy. Oh, ya. Okey. Orang ada estimate, pening kot sekejap je. Tapi orang tak nak ambil tahu sebab apa. Lagi macam tadi cakap, even orang yang nampak in shape pun kolesterol punya level tinggi. So bagi saya, kalau saya pemakanan lah, sebab saya kalau seboleh-bolehnya kita ketepikan kita eat, kita makan tu untuk sedap selera, kita eat for function. Itu saya eat for function. So no point kalau saya makan something tu and benda tu tak bagi balik something. Saya nak energy dekat on set, I need to feel good and then nak kena kerja long hours. So saya kena ketepikan selera tu sikit. Actually semua orang kena buat macam tu. Selera tu nombor 2, nombor 3 lah. Kita kena make sure makanan kita tu ada function and orang kena ambil tahu pasal benda tu. Alright. Okey,
sekarang kita nak tanya Veluan lah sebagai seorang pakar pemakanan Nestle, di mana boleh tak you explain bagaimanakah dengan mengambil Nestle Omega Plus 2 kali sehari itu dapat membantu kita dari this cholesterol and stuff. Okay. Nestle Omega Plus sebenarnya dia mengandungi 1.2 gram sterol tumbuhan yang dipanggil Acticol. So apakah Acticol sterol tumbuhan ni? Sebenarnya dia terbukti berkesan untuk membantu kita merendahkan tahap kolesterol. Dia mempunyai struktur yang hampir serupa dengan kolesterol, tapi fungsi dia dalam badan adalah menghalang kolesterol daripada diserap dalam badan kita. Dan sterol tumbuhan ni sebenarnya dia hadir secara semula jadi dalam makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan juga bijirin. Tetapi kalau dari diet Malaysia yang biasa, agak sukar untuk kita mendapatkan sterol tumbuhan yang mencukupi untuk kesan penurunan kolesterol. Betul. Ya, So, jadi untuk you macam mana nak buat amalan tu? Apa tips-tips yang Proper boleh kita diet gabungkan tu. bersama dengan Omega Plus ni? Okey, jadi sekarang terdapat pelbagai produk makanan sebenarnya yang ditambah dengan sterol tumbuhan untuk membantu kita meningkatkan sterol tumbuhan dalam diet harian, dan contohnya adalah seperti susu Nestle Omega Plus lah. Dari segi pengambilan diet seimbang pula, saya boleh bagi tips adalah dengan mengamalkan pinggan sihat Malaysia. Ia adalah satu panduan praktikal untuk pemakanan seimbang dan juga kawalan porsi makanan supaya kita tahu berapa banyak makanan yang perlu diambil setiap kali makan. Konsep dia sangat senang. Dia berdasarkan bahagikan pinggan makan kita kepada 3 bahagian, iaitu suku, separuh. Suku separuh. Tengok, mesti menggelak kat aku. Suku separuh. Alright, okey. Tengok, okey nak tanya Zul lah. Kau sabar nanti aku dengar kau tak. Sebenarnya bulan jantung sedunia ni, maybe you boleh kongsikan dengan kita. Maybe you ada your own way of celebrating it. Maybe adakah you ada you punya cara sendiri you celebrate bulan jantung sedunia ni? Actually saya involved dengan this campaign yang Nestle Omega Plus buat, Walk a Million Miles, which is good. Sebenarnya sempena bulan jantung ni bukan bulan ni sahaja sempena. Kita buat satu gerakan di mana kita bermula bulan ni, kita nak semua orang ramai-ramai, bukan nak cakap marilah bersama-sama. Saya tekankan sikit, marilah kita degil sikit jaga kesihatan jantung kita. So daripada kita degil nak tak sihatkan jantung kita, kita degilkan sikit untuk jaga jantung kita. Sebab orang underestimate sangat, jantung ni tak apa, nanti itu ini, sebab tak nampak. So kita nakkan benda tu satu jadi gerakan, ramai-ramai pergi di luar sana. Kita tahu sekarang ni kalau nak pergi gym naik Shopee, malas sebab tu, parking nak susah. Lepas tu lepak sekejap, tak apalah besok. Menunda tu memang amalan yang sangat-sangat mantap di kalangan kita. Jadi kita senangkan, is just walk. Just walk. Pergilah cari tempat yang just nice and then wear comfortable, apa semua, just walk. And then orang ingat setakat berjalan ni macam jalan je, malas. Kan? Jangan jalan kat shopping mall. Shopping mall boleh jalan, right? Kan shopping mall 3-4 tingkat boleh jalan. Tapi bila kita nak exercise je macam alamak jauh. So kita kena degil lah sebab ini untuk kesihatan kita. Wow. So cerita tentang berjalan ni, so itu yang promosi sekarang ni, Walk a Million Miles tu. So macam mana kita nak daftar, ada cara kita ada apps. First kali apps, Jom Run punya apps. And then go under Nestle Omega Plus, Walk a Million Miles. And then bila dah ready semua, just press start and jalan. That's it. Kita akan record kita punya steps and everything, and not just record semata-mata. Kita ada certain level, kita ada hadiah. Untuk ini semua untuk menggalakkan semua orang. Kan? Siap bagi hadiah lagi jalan kan? Kan, why not? Kita jalan seorang-seorang, tak ada seorang nak bagi hadiah. Alright, sekarang ni kita nak kongsi dengan penonton Borak Kopitiam cara nak mendaftar di aplikasi tersebut. Jom, kita tengok. Hai semua. Saya nak ajak anda semua sertai acara Nestle Omega Plus, Walk a Million Miles. Muat turun aplikasi Jom Run dan daftar acara Walk a Million Miles. Rekod langkah anda dalam aplikasi. Yes. Okey, kita senang kan? Senang je. Tak tahu lagi kau tak boleh. So tak payah ramai-ramai. Dia bukan event ramai-ramai. Dia seorang-seorang tapi dapat hadiah. Jangan lupa update je. Betul. Dan kalau boleh saya nak tambah satu poin. Silakan. Apabila rakyat Malaysia boleh mencapai maklumat 1 juta miles. Jadi Nestle Omega Plus akan menyumbang RM100,000 kepada rakan kerjasama kesihatan jantung kami, iaitu Yayasan Jantung Malaysia dan juga Yayasan Institut Jantung Negara untuk membantu pesakit jantung yang memerlukan.
Yes. Yeah. Jadi bila anda menyertai, anda bukan sahaja berjalan untuk diri sendiri, Betul. tapi untuk pesakit jantung yang memerlukannya. Ya. Dia walking million miles bersamaan dengan 1.6 juta kilometer, bukan seorang-seorang. Itu dah sampai negara lain. Jangan salah pemahaman. Okey. So beramai-ramai. So kita nak galakkan orang ramai-ramai berjalanlah. Kita dah biasa kita punya lifestyle, start kereta, pergi makan, masuk kereta balik. So kita fikir balik, aku ni berjalan dengan hari-hari, ada ke berjalan? Kan? So kita berjalan untuk kesihatan, bukan jalan pergi kerja, jalan untuk kesihatan. So kita galakkan semua ramai-ramai join. Okey, terima kasih Zul, terima kasih Beluan. Jadi anda semua jangan lupa Nestle Omega Plus, di mana pastikan anda menyertai gerakan ini, daftar untuk Walk a Million Miles oleh Nestle Omega Plus dan berpeluang memenangi hadiah sepanjang bulan September ini. Dan yuran pendaftarannya ialah RM6, di mana RM5 akan disumbangkan kepada YJM dan juga Yayasan IJN, betul Dan oleh itu jalanlah demi jantung anda, orang yang tersayang dan pesakit jantung yang memerlukan. Jadi you guys kalau nak tahu dengan info lebih lanjut, boleh terus ke www.dearnestle.com.my. Yes, itu je. So, kita akan... Sekarang aku dah berjaya, ku punya kerja, konon kau percaya aku. What's up? Now let me tell you, you ain't the one. Stop wasting time, cause we are done. I came to notice that you don't know this. Stop wasting time, it's my time to shine. Takkan ku lupa dulu apa yang berlaku, sampainya hati engkau bertalang. Apa yang aku buat kau tak setuju, sekarang konon datang balik kerana last time I check, you ain't my side chick, but right now you ain't even close to a side dish. And now you know I made it. I don't hate you but I really wanna say this. Tell me why you like me, tolong beritahu kenapa kau pilih aku. Sekarang aku dah berjaya, ku punya kerja, konon kau percaya aku. What's up? Now let me tell you, you ain't the one. Stop wasting time, cause we are done. I came to notice that you don't know this. Stop wasting time, it's my time to shine. Sayang padamu kau, sayang padamu kau, sayang padamu kau. It's my time to shine, so please, yeah. Get out of my life, you can get out of my life, yeah. Ramai sangat toxic, they ain't even my type, yeah. Now they see these eyes, yeah. Baru nak salam, boys tryna hang around it. Dulu tak mengaku kau kenal aku, impian aku tinggi tapi ramai pandang rendah selalu. Dulu kau anggap najis, sudah bertukar emas. Ku yang dipandang rendah, yeah. Sekarang di atas pentas, yeah, yeah. I never wanna let you go, but I just wanna let you know. Look at how you treated me, there is no more honeybee. Now let me tell you, you ain't the one. Stop wasting time, cause we are done. I came to notice that you don't know this. Stop wasting time, it's my time to shine. Sayang padamu kau, sayang padamu kau, sayang padamu kau. It's my time to shine, so please you can get out of my life. Tell me why you like me, tolong beritahu kenapa kau pilih aku. Sekarang aku dah berjaya, ku punya kerja, konon kau percaya aku. Yes sir. Oh, Syabi. Weh, baik lagu ni. Lagu tu padan muka Ya, okey duduk silakan. Sini. Nak dalam kemah pun boleh. Alright, Cabi. Tak, sebenarnya Cabi ni pernah datang. Dia pernah datang Borak Kopitiam dulu. Oh, really? Tapi ni lain. Hari tu rambut dia colour lain. Ni dah warna hitam rambutnya. Hari tu colour apa? Hari tu macam-macam colour. Colour jengking. Colour jengking. Gila, macam mana rambut macam tu? Okey.
Jadi, Syabi, hari ni datang nak promosikan lagu tu lah. Betul. Pada muka. Betul. Okey, silakan cerita pasal pada muka. Okey, pasal pada muka ni, first of all, lagu ni ciptaan hasil daripada saya sendiri, daripada saya kompos, saya produce dan saya tulis. Dan lagu ni basically lagu yang mungkin kita semua boleh rasa, semua pernah lalui, di mana dulu kita pernah dipandang rendah. Oleh tak siapa-siapa lah kan, oleh awek ke, oleh kawan ke, pernah dipandang rendah. Tapi sekarang kita dah prove them wrong and here we are. You know what I'm saying? I know what you're saying, bro. Yes. Tapi dia terpulang juga. Macam aku tinggi, semua pandang tinggi. Betul lah. Tak, tapi tadi aku suka tau Faiz. Syabi dia kata dia produce sendiri. Maksudnya beat yang kita dengar tadi tu dia buat sendiri tau. Betul kan? Betul. Mixing master pun sama? Mixing kita hantar kat Mass Music Mengaling dan master pun orang lain. Alright, okay. So, Cabi sama kita tahu. Cabi sebenarnya dah lama dah dan sering dia start dengan this one program reality from TV. Lepas tu time tu duo. Betul. Sekarang awak seorang. Yes. Dah banyak juga lagu keluar. Yes. And then apakah harapan awak dengan kita straight tanyalah. Cabi 10 years from now, where are you? 10 years from now mungkin saya kat rumah lepak, duit masuk. Itulah maybe saya akan saya akan mungkin slow down dalam saya punya appearance on TV, on mana-mana industri lah. Tapi macam sekalipun saya akan tetap buat music as a producer, as a composer. Tapi saya mungkin akan work more on belakang tabir lah. Bukan kau nak rap ke betul? Pernah bercadang nak rap? Ni lah producer. Serius lah? Alright, kita buat lagu. Nanti kita sembang. Boleh. So sekarang ni kita nak cerita macam mana Cabi nak, macam dulu berduo, now single kan. Macam mana nak tarik peminat-peminat tu untuk accept Cabi as you are? Yes. Sebenarnya boleh dikatakan alhamdulillah ramai yang accept saya as saya lah. Bukan yang dulu berbandingkan dengan masa saya duo mungkin rezeki lebih terbentang luas bila saya solo kan. Saya tak salahkan saya punya partner ke apa ke, mungkin rezeki kita tak tahu kan. Masih berkawan lah. Masih berkawan, kita masih lagi best friends. Macam saya cakap, fans saya masih lagi terima saya seadanya, kan, masih lagi support muzik saya. Itu yang buatkan saya sebenarnya lebih bersemangat lah. Everyday saya bangun, saya fikir kenapa saya dalam industri ni. Mungkin bila saya rasa saya nak give up, saya akan rasa saya tak patut give up. Saya patut buat lebih untuk diorang. Betul, Cabi. Okey, sekarang kita nak tanya sikit. Tadi ada kita pasangkan tentang video tu. Itu video pada muka ke? Yes, itu muzik video pada muka. Siapa buat muzik video pada muka tu? Muzik video pada muka, idea asal segala konsep tu saya. Awak you conquer the whole thing. You macam Dr. Dre ya? Dr. Dre pun buat semua. Tak, sebab bila saya cipta satu lagu ni, saya dah fikir, outfit apa saya akan pakai on stage. Saya akan fikir pasal mood lagu ni macam mana. Sebab saya bila buat satu lagu ni, saya fikir macam mana nak buat cerita tu. So basically untuk projek pada muka ni, dia more to movie. More rather than just a music video, dia movie sebenarnya. Betul, sebab kalau kita dapat tengok Cabi kan, kalau kita tengok dia punya career, memang makin matang. Saya sendiri perasan, saya sendiri tengok secara personalnya, saya tengok awak bila bersendirian ni, awak punya tahap kreativiti tu lagi meluas. Lagi nampak macam dia punya exposure tentang seni tu sendiri lebih subjektif, lagi banyak, lagi besar. So adakah sebenarnya Cabi ni lebih selesa berseorangan ataupun you think that sebab ada orang kata if you want to go far, you go with your team. But if you want to go fast, you go alone. So, what do you think? Saya rasa sebenarnya bila nak katakan macam tu, saya walaupun orang nampak saya solo sekarang ni, tapi tim-tim yang ada kat belakang saya ramai. Saya ada saya punya advisor, saya ada saya punya family, and saya ada mak saya yang selalu support saya. So saya sebenarnya macam mana sekalipun saya tak berseorangan. You know, apa yang anda nampak sekarang ni saya berseorangan kat depan TV apa semua. Tapi sebenarnya yang support saya, yang selalu backup saya apa semua memang team management saya, family saya dan kawan-kawan saya. Sebenarnya ramai tim yang sebenarnya create Cabi ni. Bukan saya sendiri create Cabi yang sekarang ini. Yes, itu jawapan yang paling best sekali. Yes, sebab apa yang dia cakap tu memang semua betul. Alright. Okey, thank you kepada Cabi dan sekarang ni kita nak cerita, ikutilah tayangan telefilm istimewa bersempena Hari Pahlawan yang mengisahkan 3 ahli tentera veteran yang merancang untuk melarikan diri dari rumah selimut baldu semasa musim pandemik untuk menyaksikan perbarisan Hari Pahlawan. Berjayakah mereka dalam misi ini nanti?
Saksikan Club Gentleman Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV3. Baik, terima kasih Cabi. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih kepada anda. Jangan lupa untuk terus setia bersama dengan kami di Borak Kopitiam esok hari 8 hingga 9.30 pagi. Again, thank you Cabi. Thank you. Faiz. Yes, saya masih lagi mencari tempat piknik, tempat camping. Tolonglah siapa-siapa Roger sebab semua tempat penuh. Alright, dan kita tinggalkan anda dengan music video daripada Cabi sendiri, Padan Muka. Bye guys. Enjoy. Thank you everyone for today. Happy weekend. Peace out. So, how's life? Life's good. I see. How's work and everything? Getting better each and every day. Are you like working on a new song? I'm currently working on an album and trying to put myself on tour. Wow. Yeah. Seems like you're happy now. Are you? It's complicated. And you don't want to know.